akan memulakan pembentangan dengan pengenalan dasar itu sendiri. Di sini saya akan menerangkan serba sedikit apakah definisi dasar itu sendiri. Oke, dasar merupakan asas penting dalam sesebuah pemerintahan yang mana merupakan rangka asas dalam pelaksanaan kerajaan, atau yang lebih mudah ialah ia merupakan aktiviti yang ingin dilaksanakan untuk mencapai matlamat negara yang berorientasikan maklumat demi kepentingan dan kebajikan masyarakat umum. Dan dasar-dasar ini dilakukan dia tidak boleh bercanggah dengan perlembagaan. Oke, kita masuk kepada definisi i-kerajaan. Apakah i-kerajaan? I-kerajaan ni adalah penggunaan ICT, terutamanya internet dan World Wide Web, untuk meningkatkan lagi dari segi kecekapan, kos dan kualiti maklumat serta perkhidmatan. Dan i-kerajaan ni dia membenarkan pengedaran maklumat dan perkhidmatan secara bebas dalam sektor pentadbiran awam. Di samping dia mengatasi kekangan sistem-sistem yang berasaskan tradisi fizikal dan penggunaan dokumen kertas dengan menggunakan teknologi maklumat. Kerajaan ni juga dapat meningkatkan lagi penglibatan kawasan dan tadbir urus dengan mentransformasikan hubungan dalaman dan luaran kepada pihak berkepentingan, iaitu rakyat, perniagaan, pekerja dan juga antara agensi-agensi kerajaan. Jadi pelancaran i-kerajaan ni dia sememangnya mampu untuk meningkatkan lagi mutu pentadbiran di dalam kerajaan serta kaedah menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Selain daripada kemudahan yang disediakan oleh kerajaan seperti pembayaran bil, kemudahan asas, semakan saman trafik, penghantaran tender kerajaan dan pendaftaran perniagaan, juga dia dapat dilakukan secara terus dalam talian. I-kerajaan ni juga dapat kita lihat dalam sektor pendidikan. Seterusnya ialah perkembangan dan pelaksanaan dasar i-kerajaan di Malaysia. Jadi pelaksanaan i-kerajaan ni telah memberi kesan secara langsung terhadap pembangunan dan pentadbiran kerajaan. Namun begitu, i-kerajaan di Malaysia masih lagi dalam fasa pembangunan yang mana memerlukan sokongan daripada pihak atasan dan juga rakyat. Transformasi i-kerajaan untuk menjadikan transaksi yang lebih cekap serta mewujudkan interaksi dengan entiti yang terlibat terdiri daripada beberapa fasa yang bermula dengan kehadiran web. Yang pertama, fasa permulaan, iaitu fasa kehadiran web atau fasa bermaklumat, yang mana menyebarkan maklumat dan data di dalam satu laman web atau satu portal rasmi kerajaan, yang mana portal rasmi atau laman web ini dia terdiri daripada beberapa dokumen elektronik yang disusun atur bagi memudahkan rakyat atau boleh mencari dan melayari maklumat secara terperinci berkaitan dengan kerajaan. Dan daripada laman web atau portal rasmi maklumat hanya dapat dilihat, yang mana seperti komunikasi berbentuk satu hala. Seterusnya ialah fasa interaksi atau transformasi daripada laman web tadi ke interaksi. Interaksi ini dia bermaksud sendiri, iaitu berhubung antara satu sama lain atau antara orang awam dengan pentadbir. Berbeza dengan fasa yang pertama yang mana merupakan komunikasi sehala, fasa interaksi atau interaktif merupakan fasa yang berbentuk komunikasi dua hala bagi membolehkan kerajaan berinteraksi dengan pekerja dalaman dan luaran. Dan pada fasa ini, pemimpin dan rakyat dapat bertukar idea dan pendapat dalam bentuk interaktif melalui sistem perkongsian pengetahuan, soalan dan jawapan dalam talian serta dialog dan mesyuarat. Fasa atau tahap yang seterusnya ialah fasa transaksi. Kerajaan telah menjadikan elektronik sebagai transaksi perkhidmatan atau transaksi kewangan. Dan dalam fasa ini merupakan satu usaha kerajaan, iaitu meletakkan pangkalan data sebenar dan menghubungkan secara langsung kepada atas talian yang membolehkan kerajaan dan rakyat melaksanakan transaksi yang mana memerlukan tahap keupayaan pemprosesan yang tinggi, terutama laluan pembayaran. Dan pelaksanaan keselamatan seperti tanda tangan digital adalah perlu untuk membolehkan pemindahan transaksi mengikut perundangan, contohnya aplikasi e-perolehan.
Contoh transaksi dalam talian ialah pemfailan cukai pendapatan, pemfailan cukai harta, pembaharuan lesen, visa dan pasport serta undian dalam talian. Jadi 3 transformasi kerajaan ini semasa kemunculan teknologi iaitu kehadiran web, interaksi dan transaksi sudah menunjukkan sedikit peningkatan dalam pelaksanaan dasar. Yang terakhir iaitu fasa integrasi atau tahap integrasi merupakan fasa yang terakhir di mana kerajaan mengintegrasikan pelbagai fungsi kerajaan dalam bentuk menegak dan mendatar. Jadi pelbagai tugas pekerja dan perkhidmatan awam telah diintegrasikan kepada satu sistem yang lebih mesra pengguna. Ianya juga boleh mewujudkan kerjasama antara jabatan dengan cara yang lebih berkesan. Jadi semua maklumat diintegrasi dan berpusat pada satu tempat saja bagi membolehkan orang ramai mendapatkan perkhidmatan pada satu kaunter. Selepas kemunculan teknologi, budaya teknologi berkembang sehingga menunjukkan transformasi dalam kerajaan yang mana keempat-empat tahap transformasi kerajaan tadi itu merupakan tahap yang membentuk sehingga kepada transformasi sebuah negara yang terdiri daripada 5 aspek. Antaranya ialah service to citizens kepada service by citizens, yang mana pada awal transformasi kerajaan, pemerintah memanfaatkan teknologi informasi untuk memperbaiki prestasi dan kualiti perkhidmatan kepada masyarakat. Terusnya citizens to line kepada citizens online, yang mana rakyat perlu beratur untuk mendapatkan perkhidmatan kepada masyarakat tidak perlu beratur dan membayar untuk mendapatkan perkhidmatan atas talian. Bukan itu sahaja, ia bagi mengubah digital divide kepada digital demokrasi, iaitu fenomena jurang digital. Hal ini kerana ia bagi meningkatkan prestasi pengguna dan kualiti hidup masyarakat serta kekangan dan ketinggalan daripada kemajuan negara lain yang tidak mempunyai jurang digital. Yang keempat ialah paper based kepada government online, merupakan salah satu aspek dalam transformasi yang mana bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pemerintahan. Akhir sekali ialah physical knowledge kepada digital knowledge. Physical knowledge ni adalah kerana proses penyebaran maklumat secara digital jauh lebih mudah dan murah dibandingkan dengan proses penyebaran secara konvensional. Digital knowledge ialah bagaimana hasil daripada pemprosesan data dan maklumat yang mengalir dalam infrastruktur kerajaan dapat dimanfaatkan dan dijadikan sumber pengetahuan berharga bagi rakyat. Jadi pelaksanaan kerajaan ni dia merupakan sebuah cabaran transformasi sesebuah negara untuk proses penyelenggaraan pemerintahan moden sesebuah negara. Salah satu kelebihan penggunaan e-kerajaan dalam sektor pendidikan ialah e-learning yang juga dikenali sebagai e-pembelajaran masih merupakan satu pendekatan yang agak baru dalam dunia pendidikan di Malaysia. Pada ketika ini, tidak ada satu definisi yang boleh dikatakan diterima pakai secara menyeluruh. Bahkan definisi e-pembelajaran kerap dikelirukan dengan definisi online learning. Kadangkala terdapat pertindihan makna, misalnya dengan pembelajaran online, pembelajaran berasaskan internet, pembelajaran berasaskan teknologi, pembelajaran berasaskan komputer, maupun pembelajaran berasaskan web dan pembelajaran maya atau disamakan dengan learning management system. Pada masa ini, pembelajaran melalui alat mudah alih seperti telefon bimbit, laptop, dan lain-lain akan menjadi peralatan utama untuk pembelajaran. Suatu pendekatan pembelajaran dan pengajaran yang menggunakan alat dan bahan teknologi dan komunikasi yang paling sesuai untuk memudah cara proses pembelajaran dalam mod bersemuka, jarak jauh, ataupun blended mode. Objektif pendidikan berkualiti untuk semua dapat direalisasikan melalui penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Selain itu, kelebihan kerajaan dalam
sektor pendidikan iaitu dasar pembelajaran IPT telah merubah cara murid belajar dan guru mengajar melalui penggunaan rangkaian dalam talian. Rangkaian seperti itu mampu menghubungkan guru dengan pelajar, pelajar dengan pelajar, dan juga pelajar dengan bahan web global dengan waktu yang tersingkat. Pembelajaran elektronik atau lebih khusus pembelajaran dalam talian atau online learning menjadikan pelajar lebih aktif dan bertanggung jawab terhadap pembelajarannya. Konsep pembelajaran bertumpukan pembelajaran melalui teknologi pembelajaran dijangka melahirkan graduan yang lebih bertanggung jawab, bebas dan berdikari serta boleh bersaing di persada antara bangsa. Di samping itu, kelebihan kerajaan dalam sektor pendidikan dapat memudahkan penyampaian bahan pembelajaran secara atas talian. Hal ini demikian kerana institusi pengajian tinggi seperti Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI menggunakan Learning Management System sebagai platform untuk menyampaikan bahan pembelajaran secara talian. Kebanyakan bahan pembelajaran adalah di dalam bentuk teks atau persembahan dan lebih bersifat informasi dan individualistik. Walaupun strategi pembelajaran lebih berpusatkan pelajar, kolaborasi aktif antara pelajar dengan pelajar yang lain masih di tahap minimum. Bukan itu saja, kelebihan kerajaan dalam sektor pendidikan dapat meningkatkan keberkesanan sistem pendidikan atau latihan di IPTA dan IPTS khususnya di institusi yang mengamalkan pendidikan terbuka dan jarak jauh. Ramai pelajar yang berminat mengikuti kursus dalam talian serta mempunyai pandangan yang positif terhadap kursus dalam talian ini. Baiklah, saya akan teruskan pada pembentangan kelemahan dan kekangan kerajaan dalam sektor pendidikan. Salah satu kelemahan dan kekangan kerajaan dalam sektor pendidikan ialah kemudahan infrastruktur dan prasarana ICT di Malaysia yang masih tidak sekata. Kekurangan infrastruktur merupakan cabaran utama dalam pelaksanaan TMK di sekolah. Terdapat kemudahan infrastruktur di beberapa buah institusi pendidikan yang masih kurang lengkap, iaitu seperti peralatan komputer, tertikus, LCD projektor, PC dan sebagainya. Ini secara tidak langsung menjadikan pelajar terpaksa berkongsi dengan rakan lain semasa PDP dilaksanakan. Tambahan pula, ia menyebabkan segelintir pelajar kurang berpeluang untuk mengakses peralatan TMK di sekolah dan seterusnya kurang berkemahiran dalam ICT yang perlu dilaksanakan secara meluas di sekolah. Selain itu, segelintir guru atau pelajar yang kurang berkemahiran dalam TMK juga merupakan kekangan kerajaan dalam pendidikan. Penekanan terhadap kemahiran dan kadar celik ICT perlu dititikberatkan. Persoalan mengenai ICT bukan sahaja tertumpu kepada peralatan komputer dan telekomunikasi, bahkan lebih daripada itu. Berikutan guru dan pelajar yang kurang berkemahiran dalam penggunaan ICT, maka kuranglah dalam menggunakan atau mengakses TMK dalam PDP. Kemahiran menggunakan ICT sangat penting khususnya bagi golongan pendidik seperti guru dan pensyarah. Oleh itu, kekangan ini perlu dikawal dan diatasi bagi melaksanakan TMK di seluruh institusi pendidikan di negara ini. Kekangan dan kelemahan kerajaan dalam pendidikan juga disebabkan oleh kemudahan akses internet yang tidak menyeluruh di Malaysia. Ini berikutan terdapat sesetengah kawasan di Malaysia yang masih membangun seperti kawasan desa dan pedalaman. Kawasan ini biasanya mempunyai capaian internet yang sangat rendah dan belum mempunyai kemudahan untuk mengakses internet. Perkara ini secara tidak langsung menyebabkan penduduk di kawasan tersebut kurang menggunakan TMK. Perkara ini secara tidak langsung menjadikan beberapa buah sekolah tidak melaksanakan TMK di sekolah dan hanya melaksanakan PDP secara manual. Kebiasaannya, pelajar bahkan guru sekalipun yang tinggal di kawasan pedalaman mengalami kekurangan ilmu pengetahuan, kurang berkemahiran IT dan ketinggalan dalam teknologi terkini. Seterusnya, bagi menjalankan proses pembelajaran lebih inovatif dan interaktif, kadar penggunaan dan penerimaan rakyat juga merupakan salah satu kelemahan dan kekangan yang dihadapi kerajaan dalam sektor pendidikan.
Berikutan capaian internet yang tidak memuaskan ditambah pula dengan kurangnya kemahiran dalam penggunaan ICT, maka perkara ini menjurus sikap sambil lewa dan malas untuk menggunakan kemudahan ICT terutamanya bagi golongan pendidik. Apabila kurangnya pengetahuan dalam bidang IT, kebiasaannya guru akan melaksanakan PDP secara manual dan jarang menggunakan TMK yang telah disediakan. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai penambahbaikan yang boleh diambil bagi mengatasi masalah ini. Baiklah, pelaksanaan kerajaan elektronik ini merupakan satu inisiatif kerajaan untuk memanfaatkan perkembangan teknologi maklumat dan juga komunikasi selaras dengan perkembangan revolusi industri 4.0. Kerajaan elektronik ini amat penting, terutama dalam bidang pendidikan, namun masih wujud ketimpangan. Oleh itu, terdapat beberapa cadangan penambahbaikan yang boleh diambil, iaitu yang pertama ialah Kementerian Pendidikan Malaysia haruslah menyediakan infrastruktur teknologi di kawasan sekolah luar bandar. Penggunaan ICT adalah sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana ianya akan dapat meningkatkan kecekapan dan keberhasilan hasil pembelajaran. Namun begitu, terdapat sesetengah sekolah yang masih tidak mempunyai prasarana dan juga bahan sokongan teknologi yang mencukupi untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Hal ini seterusnya akan menyebabkan berlakunya jurang digital di antara sekolah kawasan bandar dan luar bandar. Walaupun Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan program pembestarian sekolah atau kini dikenali sebagai sekolah digital, namun pelaksanaan itu adalah secara tidak menyeluruh dan ia hanya melibatkan beberapa sekolah sahaja. Oleh itu, untuk mewujudkan kesamarataan di antara sekolah di kawasan bandar dan luar bandar, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM haruslah memberikan tumpuan dan menyediakan infrastruktur teknologi yang mencukupi seperti pemberian laptop satu Malaysia kepada murid sekolah bandar luar bandar agar semakin banyak model insan yang dapat dilahirkan. Seterusnya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia haruslah memastikan ketelusan pihak-pihak tertentu dalam menguruskan dana yang diperuntukkan oleh kerajaan. Secara umumnya, bidang pendidikan ini menyumbang kepada kestabilan sosial dan pemaju pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh yang demikian, kerajaan haruslah memberikan penekanan dalam kemajuan bidang pendidikan dan memastikan dana yang mencukupi untuk sektor pendidikan. Hal ini adalah bagi menjamin kemudahan yang disediakan oleh kerajaan dapat dinikmati oleh semua golongan murid. Peruntukan dana yang mencukupi ini akan digunakan untuk menyelenggara sekolah-sekolah daif terutamanya di kawasan luar bandar dan bagi membantu dalam menyediakan kemudahan teknologi asas. Tanpa dana daripada pihak kerajaan, Kementerian Pendidikan tidak mampu untuk melaksanakan penyelenggaraan dan menyediakan infrastruktur yang diperlukan oleh sesebuah sekolah. Oleh itu, pihak SPRM haruslah mengenal pasti pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam penyalahgunaan dana bagi memastikan sekolah-sekolah mempunyai kemudahan dan suasana belajar yang kondusif. Hal ini kerana pengurusan kewangan secara sistematik akan mempengaruhi kesan positif terhadap pengurusan sekolah secara keseluruhan. Selain itu, kerajaan haruslah mendedahkan masyarakat berkenaan kebaikan teknologi ini agar berlakunya anjakan paradigma dalam kalangan masyarakat untuk menerima sepenuhnya penggunaan teknologi dalam sistem penyampaian pendidikan. Masyarakat terutamanya di luar bandar amatlah skeptikal terhadap kerajaan ekoran mereka tidak mempunyai pendedahan awal terhadap perkembangan teknologi maklumat. Oleh itu, kerajaan haruslah mengambil langkah dengan memberikan pendedahan kepada orang ramai tentang cara-cara dan kebaikan menggunakan aplikasi kerajaan sama ada melalui kempen-kempen maupun pendidikan di sekolah. Akhir sekali, Kementerian Pendidikan Malaysia haruslah mengadakan kursus ICT untuk guru-guru sekolah. Perubahan pendidikan melalui revolusi teknologi maklumat memberikan cabaran kepada kredibiliti guru kerana guru hanya akan menjadi pemudah cara, perancang dan penilai pembelajaran murid. Perubahan peranan guru ini memerlukan guru untuk dilatih dan didedahkan dengan kemahiran baru agar mereka tahu cara untuk mengendalikan dan menggunakan teknologi maklumat dengan berkesan di sekolah. Kursus-kursus begini amat penting kerana menurut Holmes 1999, integrasi teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran memerlukan guru yang bersedia dan fleksibel dalam menggunakan teknologi dalam kaedah pengajaran harian dengan
mata pelajaran yang diajar. Kesimpulannya, inisiatif kerajaan dalam melaksanakan e-kerajaan ini adalah bertujuan untuk melicinkan sistem perkhidmatan. Dalam konteks pendidikan pula, e-kerajaan ini membantu melicinkan sistem pendidikan dengan menyediakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang mampu diakses oleh guru maupun murid. Walaupun pelaksanaan e-kerajaan ini membawa banyak impak positif, namun banyak ketimpangan yang masih perlu diperbaiki, terutama apabila ia melibatkan sekolah-sekolah di luar bandar. Kerajaan haruslah komited dan memberikan perhatian khusus kepada murid di luar bandar agar dasar pendidikan untuk semua dapat dilaksanakan. Bukan itu sahaja, masyarakat juga harus bekerja sama dalam melaksanakan dasar kerajaan ini dengan bersikap lebih terbuka agar mampu mempelajari lebih mendalam berkenaan teknologi maklumat dan sekaligus mewujudkan model insan yang holistik selaras dengan perkembangan revolusi 4.0. Kemajuan teknologi revolusi industri 4.0 ini akan memberikan impak kepada kehidupan manusia dan sistem pendidikan konvensional sudah tidak praktikal lagi untuk diteruskan. Oleh itu, masyarakat haruslah mengadaptasi penggunaan sistem elektronik yang disediakan oleh kerajaan ini.